Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh pegawai pegawai masjid, ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati dan Allah sentiasa melindungi kita insya-Allah. Kita masih lagi tentang ayat sihir, berada di tengah-tengah ayat. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan ahli-ahli sihir tidak dapat memberi mudarat min ahadin untuk sesiapa pun, kepada sesiapa pun, kecuali dengan izin Allah. Jadi ini satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ari dan Maturidi, yang menyatakan bahawa Allah munfaridan, Allah tunggal. Hanya Allah sahaja yang boleh memberi taksir, kesan kepada apa sahaja perkara, baik kesakitan, kebahagiaan, semuanya 100% daripada Allah Ta'ala. Manusia serta usaha dan tawakalnya tidak memberi apa-apa kesan. Itu semua adalah asbab. Doa asbab, usaha asbab, tawakal asbab, semua adalah sebab. Dan sebab ni tidak talazum, tidak wajib. Biasanya begitu tapi tak wajib. Jadi saya dah sebut hari itu, maka syiriklah, kufurlah kalau seseorang mengatakan bahawa Allah buat tapi dia pun ada sama-samalah. Contohnya ayat saya berjaya ni, Allah tolong saya pun sama-sama rajin sama kan. Dia tak ada sama, 1% pun tak ada. Itu syirik, kufur. Dan jahil dah. Ulama kata dalam kitab Jahrah Tauhid, kitab yang terkenal Ahli Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahawa jahil bagi orang yang kata aku berjaya ni kerana apa yang Allah berikan kepada aku, Allah submit, serah pada aku dan aku dapat berjaya. Macam serah kuasa pula. Ataupun aku dapat potong cili ni dengan kuasa yang Allah berikan pada pisau ni. Tak ada. Dia macam submit kuasa, tak ada. Kuasa Allah tak akan dipindahkan ke mana-mana. Makhluk konsepnya la haula wala quwata illa billah. Itu makhluk. Tiada daya, tiada kekuatan. Sebab tu kita disuruh untuk bertawakal sepanjang masa. Kita nak sujud pun kita tak mampu, walaupun sihat, kecuali dengan izinmu. Kita nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, berserah, kenapa? Aku tak akan sampai ke mana pun
Bukan tawakal masa nak pergi jauh-jauh je. Masa nak pergi jauh-jauh, nak pergi Mekah, nak pergi berjalan jauh, ya Allah berserah padamu. Pergi kedai tak berserah. Ramai mana orang yang pergi dekat kemalangan, pergi jauh elok je kan. Jadi penyerahan ni sepenuhnya kerana Allah berkuasa sepenuhnya. Dan kata ulama tadi, pertama kufur, yang kedua fasik, yang ketiga jahil. Saya silap sikit tadi. Yang kedua tadi fasik. Saya ulang balik, kufur yang kata sama-sama, Allah sama, aku sama-sama, kufur. Yang kedua fasik bagi orang yang kata serah kuasa. Allah serahkan kuasa panas pada api, api pun membakar. Tak ada serah kuasa. Allah bagi kekuatan power pada aku pun ni, Allah bagi kuat pada aku ni, aku pun dapat tombok dia sekali habis. Tak ada. Itu fasik, dosa besar. Jahil yang mengatakan talazum. Apa talazum? Dia kata Allah kuasa sepenuhnya, Allah tak serah kuasa, tapi dia mesti, kalau kajian mesti berjaya, mesti. Sebab dia tak mesti, dia tak talazum. Apa talazum? Dia mesti. Kalau tak ada, tak mungkin. Tak ada. Ramai mana orang rajin tapi dia tak dapat berjaya macam tuan-tuan lah kan. Lebih rajin lagi, lebih bertunggu lumuh lagi kederatnya. Jadi kejayaan itu adalah semata-mata daripada Allah. Usaha kita tak ada talazum, tak mesti. Ada yang tak usaha sangat pun tapi alhamdulillah rezeki banyak. Ada yang usaha banyak pun kan, itu tak ada talazum. Biasanya kalau biasanya tak apa, biasanya begini. Biasanya usaha aja ni insya-Allah lah. Kerana kita nak yakin bahawa Allah saja yang buat. Biasanya panas ni membakar, pisau ni memutuskan, mengoyakkan. Biasanya dia tak mesti. Sebab tu penting untuk saya sebut benda ni, kerana ini disebut dalam kitab-kitab tauhid. Dan inilah penegasannya ayatnya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tak ada apa yang berlaku di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah sepenuhnya. Tak ada langsung kesan ataupun kita turut sama joint venture dan sebagainya daripada mana-mana makhluk. Itu sangat penting akidah, tuan-tuan. Akidah ni sangat penting. Kerana kita ni jarang belajar perkara-perkara yang dipanggil nawaqidul iman. Saya rasa saya tak pernah jumpa kot masjid-masjid, surau-surau belajar kitab nawaqidul iman, perkara yang membatalkan iman, perkara yang membatalkan iman. Antara kitab yang masyhur, kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama ahli sunnah, ulama mazhab Syafi'i. Apa tajuknya? Al-i'lam bi qawati'il Islam. Al-i'lam bi qawati'il Islam. Pemberitahuan tentang perkara yang memutuskan Islam. Penting ni, banyak kitab tebal tu. Kalau terjemah mesti dia berkembang lagi kan. Biasa Arab besar tu, Melayu je kembang lagi kan. Sebab Melayu dia perlu syarah banyak lagi. Perlu belajar. Tak mau jadi macam Nabi sebut, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petang kafir. Bukan dia pergi gereja masuk convert, tak kan. Kerana macam inilah, dia tak tahu perkara yang membatalkan iman. Semua benda ada perkara yang membatalkan iman, Islam, apa lagi, solat, kahwin. Itu juga penting. Kena belajar perkara yang membatalkan perkahwinan. Ada yang tak sedar bahawa dia sudah berpisah dengan isterinya. Ada yang tak sedar dia dah tak boleh nak bersama dengan isteri, tak berpisah tapi tak boleh. Ada, iaitu orang yang zihar kan, samakan isterinya macam mak dia. Dia tak boleh bersama sampai dia bayar kafarah. Kalau dia tak belajar apa itu zihar, dia bersama, dosa. Sepatutnya bersama ni pahala. Wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Bersama suami isteri ialah sedekah. Mana senang lepas ni kalau kita nak balik cepat je, jom balik abang nak sedekah jap. Kan?
Isteri tak faham, sedekah apa bang? Jomlah balik sedekah, tahulah nanti sedekah apa. Nabi kata bersama tu sedekah. Tapi bila kita dah buat benda tu, zihar tu, bukan sedekah lagi, jadi dosa haram. Banyak-banyak benda, perkara-perkara yang boleh membatalkan. Ini penting. Termasuk yang paling penting, membatalkan iman. Kerana kita buat amal sedekah, haji, puasa semua habis. Yang penting akidah ni, di antara yang membatalkan iman ialah kita merasakan ada sesuatu ataupun kita sama-sama. Allah bantu je saya sama-sama kan. Tidak. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan Allah tegas lagi. Tadi dah sebut ahli sihir tidak memberi apa-apa kecuali dengan izin Allah. Dan Allah sebut lagi dalam bentuk ayat yang berbeza. Dan mereka belajar, manusia belajar daripada Harut dan Marut, sihir yang tidak memberi mudarat, sihir yang tidak memberi manfaat. Dia ada nama Allah, namanya An-Nafi' wad-Dhar. Perpasalan An-Nafi' wad-Dhar. Allah sahaja memberi manfaat, Allah sahaja memberi mudarat. Di antara keperluan tuan-tuan, saya bagi kerja rumah tuan-tuan lah. Boleh bagi kerja rumah? Tapi saya tak tanyalah. Kalau tanya tak datang nanti. Kerja rumah apa tuan-tuan? Tolong hafaz makna nama-nama Allah. Perkara yang sangat rugi kita keluar ke dunia tanpa mengenalnya dan mengenal Rasulnya. Itu rugi. Kena kenal Allah, kena kenal Rasul. Sebab tu dia ada Asma'ullahul Husna. Dia itu 99. Nanti dah habis Asmaul Husna, saya bagi kerja lain pula. Kena cari Ismullahul Azam, nama Allah yang besar. Banyaklah hadis. Tak salah saya ada 11 Ismullahul Azam. Semalam saya daurah untuk pendakwah selebriti. Ada PU Fendi, ada PU Meriko, ada Ustaz Nabil Ahmad, kenal kot, Jakim tu yang jadi moderator panel forum perdana ulama Islam. Ada Ustaz Miftah, ketua penolong pengarah Jakim. Ada Ajak Shiro, ada Mawi buat di rumah Imam Muda Ashraf. Kita baca tentang hadis-hadis sahabat amal, perbuatan yang Nabi tak ajar tapi Nabi tak tegur. Kalau kita zaman sekarang buat benda baru je, confirm bid'ah, sesat, neraka terus. Kita baca hadis-hadis. Dia ada 53 hadis. Ulama Yaman karang kan, 53 hadis. Kitab tajuknya Sunnah dan Bid'ah. Jadi saya share semalam, antara yang sahabat amal ialah Ismullahul Azam. Nabi tak ajar. Antaranya tuan-tuan bisa dengar kot, Allahumma inni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian berdoa. Bila Nabi dengar sahabat baca doa zikir ni je, terus Nabi kata ini adalah Ismullahul Azam. Qad da'a bismillahil azam. Lelaki ini, saya lupa nama dia, sahabat ni telah berdoa dengan nama Allah yang luar biasa. Iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Bila Allah diminta dengan nama Allah Azam ni, ajaba pasti Allah akan mustajab. Bila doa mustajab, bila minta dapat. Dia ada 11 Ismullahul Azam dalam riwayat. Semalam kita share 3. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita kena kenal Ismullahul Azam apa. Kemudian nama-nama Allah Al-Husna ada 99. Nanti semua orang tahulah, Google je kan. Mana kita kena kenal Allah melalui nama-namanya. Mana kita sembah Allah, sebab apa kita tak dapat kekhusyukan, ketulusan? Kerana tak kenal Allah sebenar-benarnya. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak mengenal Allah sekenal-kenalnya. Sangat rugi kita kenal manusia lebih daripada kenal Allah. Sangat rugi kita kenal manusia lebih kenal Rasulullah. Saya takut dia masuk dalam ayat 24 surah At-Taubah. Apa dia? Allah ancam kita bila kita lebih utamakan dunia daripada Allah dan Rasul. Termasuklah mengenal Allah dan Rasul. Apa Allah sebut? Kita boleh tengoklah ayat ni, kita bimbang kena pada kita kan. 24 surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
wa ashiratukum. Saya ulang balik takut tersilap. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang bermaksud, katakanlah Muhammad kepada umatmu, sekiranya ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takut rugi, tak laku, dan rumah yang kamu sayangi, semua itu ada 8 benda. 5 pasal keluarga, 3 pasal dunia. Kalau semua itu kamu lebih sayangi, cintai daripada Allah, Rasul dan perjuangan di jalannya, fatarabbasu, tunggu sehingga seksaan Allah akan turunkan. Ini ancaman keras. Karena realitinya kita hidup lama, kita lebih kenal manusia, makhluk daripada Allah, Rasul dan berjihad. Itu benda yang takut. Benda yang kita takutkan. Takut nanti Allah uji lagi dengan ujian yang lebih besar, lebih besar daripada COVID-19. Karena bila kita tak faham mesej Allah, tahdid, ancaman daripada Allah, bimbang Allah akan turunkan. Antaranya kita tak kenal Allah. Perlu kita kenal Allah. Antaranya tadi an-nafi' ad-dar. Allah yang memberi manfaat sepenuhnya. Manfaat hanya daripada Allah, bukan daripada manusia. Ad-dar, Allah yang memberi dar, mudarat. Seperti mana ayat ni, ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Manusia tidak memberi manfaat, manusia tidak memberi mudarat apa pun. Manfaat mudarat hanyalah daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebut seterusnya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang bermaksud, dan sesungguhnya mereka sudah mengetahui sesiapa yang memilih ilmu sihir, malahu, maksudnya dia percaya pada sihir, nak sebut sihir pula kan, percaya pada sihir, maka tidak ada bahagian. Mana siapa yang percaya pada sihir, syirik. Sihir memberi kuasa, sihir memberi itu dan ini. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bahagian, tidak ada ganjaran untuknya di akhirat. Ini jelas. Apa sahaja sihir dan juga anak-anaknya, perkara-perkara yang khurafat, kefarat, benda semua kan. Kadang-kadang sekecil-kecil. Contohnya apalah, tentang tadi kan Allah memberi manfaat, Allah memberi mudarat. Nak tunjuk pelangi pun takut. Biasa tak? Itu syirik tu, tuan-tuan. Jangan main-main. Ni mesti ada yang sengih-sengih, senyum-senyum kan. Mesti biasa dulu kan. Jangan tunjuk. Nanti kudung nanti. Syirik. Benda yang tak ada, bukan saintifik, bukan tak ada proven saintifik, tak ada saintifik pun tak ada, dari segi agama pun tak ada, itu syirik bila kita sebut benda tu memberi. Kalau dari segi saintifik itu sebab. Ustaz, salah ke sebut makan kenyang? Tak salah kalau kita faham bahawa kenyang tu hanya asbab, tidak beri apa-apa bukan kenyang, iaitu makan tadi asbab. Tak salah, dia panggil majas akli. Sebab kita tak nak panjang-panjang, tak nak buat ayat panjang, makanlah nanti kenyang. Tak syirik, tak syirik. Ada kata, siapa kau syirik? Itu majas akal. Sebab kita faham, yang penting kita yakin Allah sebenarnya yang memberi kenyang, makanan tidak memberi kenyang langsung. Jadi tentang benda yang sebut tadi, kita tak nak, bukan buat, tak nak buat, tak nak tunjuk, ataupun tak nak bergambar 3 orang. Biasa tak? Jangan, nanti mati seorang. Saya pernah masa lepas PU tu kan, atas rumah, famous sikit lah dulu. Sekarang dia tak famous lah. Dulu pergi negara, sok-sok gambar. Tu bergambar kan. Jadi kita pun bergambar berdua, tiba datang seorang, nak gambar, tak boleh, jangan. Mati kan. Saya tengok kecil besar pakcik ni. Nak tegur takut dia malu. Nantilah sekejap, nanti saya tegur kan. Maknanya benda tu ada. Yang kan orang budak-budak yang tak belajar agama ke, orang masjid pun ada percaya. Gambar bertiga, mati nanti.
Apa Nabi sebut? Inna tirata syirkun. Sesungguhnya tirah, percaya pada sial ni syirik. Dan Nabi sebut lagi, fa in raddatu tiratu faqad asyrak. Siapa yang tak mau buat, enggan buat kerana takut berlakunya malang, sial, syirik. Dia tadilah tak mau buat, tak nak tunjuk takut kudung, tak nak gambar bertiga takut mati, syirik. Ini syirik yang semudah ABC. Tak perlu buat apa-apa, tak nak buat, tak nak pergi keluar rumah sebab jumpa biawak. Jumpa biawak, jumpa ular, orang kata malang ni, balik rumah. Itu syirik semudah ABC kan. Apa lagi, macam-macam lah. Apa, tidur kaki tidur meniarap, kaki naik atas, mati mak nanti kan. Dia tak nak buat, nanti takut mati mak. Tak boleh. Itu tak ada dalam Islam. Sebab tu benda-benda penting. Nampak macam simple tapi penting untuk kita tahu kan. Kemudian Allah sebut wala bi sama syarabihi anfusahum, dan itulah seburuk-buruk jual beli. Mereka sanggup mengutamakan sihir, percaya pada sihir, beramal dengan sihir. Allah kata tak ada habuan di akhirat, dan itu seburuk-buruk transaksi. Mereka menjual agamanya dengan dunia. Agama larang sihir, agama haramkan sihir, dia percaya. Walaupun dah teknologi, walaupun dah maju, tetap pergi jumpa tok bomo kan. Tok bomo, tok mohong. Tok bohong, banyak yang bohong lah. Oleh itu kena ingat bahawa kisah Nabi Sulaiman yang saya dah cerita kan. Apa Allah sebut? Bila Nabi Sulaiman meninggal, tongkat dia pegang dan dia nampak macam hidup. Jin-jin semua buat kerja kan. Allau ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhim. Maknanya kalaulah jin tahu Nabi Sulaiman dah mati lama dah, confirm dia tak buat kerja dalam keadaan terhina kan. Buat kerja penat-penat. Tak tahu, jin pun tak tahu Nabi Sulaiman mati. Dan kalau dia tahu, dia tak buat kerja. Sebab itulah Allah kata kalau dia tahu benda gaib, dia takkan buat. Jin pun tak tahu benda gaib. Dia acah-acah tahu je, bajet tahu je kan. Jadi kita manusia sibuk minta tolong daripada jin. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu bahawa sihir itu adalah membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Allah Ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka samid du'a. Allahumma shalli ala sayyidina muslimin wa halikil kafarata wal munafiqin wa halikil yahuda fi ardi Palestin. Allahumma ahsihim adada wa qtulhum adada wa la tubqi min ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi yang ayat apa yang